Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk selesaikan masalah bagi tajuk pengurusan data. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 262. Kita akan sama-sama menjawab soalan A dan B. Selesaikan masalah yang berikut. A. Jadual menunjukkan wang tabungan Syira dalam 10 hari. Baiklah, kita lihat kepada jadual, iaitu pertama wang tabungan. Kita lihat sini ada 50 sen, RM1 dan RM1.50. Kita lihat pula bilangan hari. Kedua ini bermaksud untuk 50 sen, Syira menabung sebanyak ataupun selama 2 hari. Seterusnya RM1, Syira menabung 5 kali. Manakala RM1.50, Syira menabung sebanyak 3 kali ataupun 3 bilangan harinya. Itu dia berkenaan jadual. Maka kita lihat kepada soalan. Soalan nak kita cari julat, mod, median dan min. Baiklah, kita lihat dahulu yang pertama yang dikatakan mengira julat. Okey, jadi apakah itu julat? Sebelum kita nak menjawab soalan ini, kita perlu faham dulu apa maksud julat. Julat ialah perbezaan antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Ini maksud julat. Maksudnya sesuatu data itu yang mana beza antara maksimum dan juga minimum itu dipanggil sebagai julat. Jadi untuk soalan ini, nilai maksimumnya ialah kita kata wang. Wang tu ialah RM1.50. Jadi dalam erti kata lain, maksud julat ialah kita tulis nilai maksimum kita akan tolak dengan nilai minimum. Tadi cikgu dah cakap nilai maksimum ialah RM1.50. Manakala nilai minimum ialah RM50. Jadi kita perlu dapatkan perbezaan. Perbezaan di sini bermaksud operasi tolak. Ini bermakna kita akan ambil 50 sen ataupun RM1.50 ni tolak 50 sen ataupun 50 sen ditolak daripada RM1.50. Kita ambil nombor yang besar lah, lebih mudah. Iaitu RM1.50. Bukan lagi mudah, memang itu konsep dia. Jadi kita tolak 50 sen. Sifar titik 5 sifar. Sekarang kita lakukan penolakan. Jadi sifar tolak sifar, sifar. 5 tolak 5, sifar. Kemudian ada titik sen di situ. 1 tolak sifar, 1. Dan kita letak mata wangnya. Iaitu RM. Maka inilah dia yang dikatakan perbezaan antara maksimum dan minimum, iaitu RM1. Jadi RM1 ini juga kita panggil sebagai julat. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan yang dikatakan cari nilai mod. Untuk kita menjawab soalan mod, jadi kita perlu faham dahulu apa yang dikatakan sebagai mod. Jadi mod ialah, kita tulis sini, mod ialah nilai. Kita tulis sekali, mod ialah nilai yang paling kerap dalam suatu data. Maksud kerap ini ialah yang paling selalu ataupun banyak kali. Kita mudah saja untuk mengira mod, yang mana kita cuma lihat bilangan yang paling banyak. Bilangan yang paling banyak kat sini ialah bukan nilai. Kita bilangan hari ataupun yang ditabung ni sebanyak 5 kali ni.
Okay, jadi 5 kali inilah yang paling banyak. Jadi jawapan untuk 5 kali ni bukannya bilangan 5 kali ni. Jawapannya ialah yang atas ni. Okay, jadi maksud di sini, apakah mode untuk data ini? Maka modenya ialah RM1. Kenapa RM1? Kerana dia mendapat nilai yang paling kerap iaitu 5 kali. Okay, jadi untuk jawapan untuk soalan mode ini ialah kita tulis ni sebagai RM1 lah. Okay, jadi kita boleh tulis ni RM1. Okay, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan mode. Okay, kita teruskan dengan soalan median. Apakah yang dikatakan sebagai median? Jadi kita tulis dahulu maksud median. Okay, kita tulis median ialah median bersamaan data yang berada di tengah okay, apabila disusun secara menaik. Okey, maksudnya kita nak tahu data mana yang duduk di tengah-tengah. Okey, jadi cara dia senang saja. Kita lihat, tengok sini 50 sen ni. So cikgu bagi nampak nilai wang ni, jadi cikgu kena salin dulu 50 sen ni. Sekejap. Kita lihat sini 50 sen. Okay, cikgu letak dulu ke atas ni. Kemudian RM1, kita salin RM1 ni. Okay, kita dah ada RM1, kita ada 50 sen dan RM1.50. Okay, sekarang kita ada 3 nilai wang ni. Kita lihat 50 sen ni ada 2 kali. Okay, jadi kita cuma susun saja duit 50 sen ni. Susun duit 50 sen 2. Jadi kat sini ada 1. Jadi cikgu kena salin sebanyak 2 lah. Okay, jadi cikgu warna dulu bagi nampak. 50 sen ni warna kuning. Lepas tu RM1 ni warna biru. Dan RM1.50 ni warna merah. Okay, sekarang kita lihat bilangan hari ini atau kekerapannya 2. Maksudnya 50 sen ni kita perlukan 2. Jadi cikgu salin. Okay, sekarang ni dah ada 2. Okay, so kita letak sini 1, letak 2. Okay, seterusnya RM1. RM1 ada berapa? Ada 5. Jadi kita salin 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita susun. Okay, kita nak kirakan median. Jadi kita susun 5 macam ni. Susun dia secara menaik. 50 sen. Kita akan susun RM1. Okay, ada berapa? Ada 5. Kekerapan dia 5. Maksudnya sebanyak 5 kali duit RM1 ni dia disimpan. Okay, dan akhir sekali kita lihat kat sini RM1.50 ada 3. Jadi kita salin 3. Okay, jadi untuk awak di rumah, awak boleh salin lah. Okay, cikgu sebab nak bagi tunjuk, jadi cikgu boleh boleh guna macam ni, warna-warna macam ni. Okay, cikgu nak tunjukkan duitnya ada banyak kat sini, kita kena susun. Dia baik dia elok kita susun secara menaik dan juga satu garis lurus macam ni. Okay, jadi kita lihat kat sini ada berapa data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, nampak ni 10 hari. Jadi cara dia untuk kita kira data mana berada di kat tengah-tengah, kita potong macam ni. Ni 1 dan dekat ujung ni 1. Okay, lepas tu kita ujung depan dan belakang. Lepas tu depan, belakang. Jadi depan, kita tak potong satu lagi. Okay, semula ni 3, okay, yang belakang ni 3. Okay, lepas tu depan, belakang, dan akhir sekali ada 2 kat tengah-tengah ni. Bila kita potong tak ada lah yang tengah-tengah kan. Ini bermakna ada 2 nilai RM1 ni. Jadi macam mana kita nak tahu dia punya median Jadi cara dia, kita perlu tambahkan RM1 dengan RM1 ni, kemudian kita bahagi 2. Okay, jadi kita tulis ni
RM1 tambah RM1, kita tambahkan kedua-duanya, kemudian kita bahagi dengan 2. Jadi bahagi 2. Jadi RM1 tambah RM1 maksudnya RM1 tambah RM1, kita dapat RM2. Jadi kita tulis ni RM2, kita akan bahagi 2. Bahagi 2 ni maksudnya 2 bahagi 2 lah. Jadi 2 bahagi 2 kita boleh permudahkan, iaitu 1 kat sini. Ni sifir 2 kali 1 dan 2 kali 1. Ini bermakna dia dapat RM1. Jadi inilah dia median untuk soalan ini, iaitu RM1. Kalau kita buat kaedah per macam ni, tadi cikgu cakap bahagi kan, kita juga boleh buat bahagi sebenarnya. So kita buat RM2 bahagi 2 macam ni. Jadi sudah pasti sini berapa kali 2 dapat 2, dapat 1 sini. Jadi dah tulis sini 2, tolak dan dapat sifar. Jadi kita tulislah RM dekat atas ni. Sedia sebab itulah median untuk soalan ini ialah RM1. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan median. Kita teruskan dengan soalan seterusnya untuk mengira mean. Sebelum tu kita perlu faham dahulu maksud mean. Jadi kita perlu tahu maksud mean. Mean ialah jumlah data. Kita tulis ni mean bersamaan jumlah data dibahagi cikgu tulis nanti, cikgu tulis bahagi bahagi bilangan. Apa maksud di sini? Maksud dia, kita perlu dapatkan jumlah wang yang ada, kemudian kita akan bahagi dengan bilangan, kita panggil hari lah. Ini dia bahagi. Ini formula dia atau rumus dia. Jadi kita lihat sini 50 sen ni ada berapa? Ada 2 hari. RM1 ni ada 5 hari. RM1.50 ada 3 hari. Jadi yang pertama sekali kita perlu dapatkan jumlah, iaitu kita salin semula. Kita salin semula dia punya ke semua wang yang ada. Contohnya 50 sen ni ada 2 kan. So cikgu salin dalam bentuk macam tadi, iaitu wang tu. Kita lihat dulu 50 sen ni ada 2 kan. Cikgu salin dulu, letak sebelah. RM1 pula. Dan RM1.50. Kita dah ada 3 nilai wang, tetapi dia mempunyai bilangan yang berbeza. Dia macam soalan median tadi, yang mana kita perlu susun kesemuanya. So sama juga cikgu cadangkan kita susun supaya kita nampak, iaitu konsep dia kita perlu tambahkan. Letak ni warna kuning. Warna ni tak apa, boleh juga. Seterusnya kuning dan warna biru. Ada 3 wang. So kita tengok 50 sen ni ada 2. Kita salin. RM1 ni ada 5. 1, 2, 3, 4. RM1.50 sen ni ada 3 kan. 2, 3. So konsep dia kita kena tambah. So cikgu tulis sini 2 ni dulu. Lepas tu ni ada 5, 1, 2, 3, 4 baru. Satu lagi. Dan RM1.50 sen ada 3 kan. So apa maksud di sini? Maksud dia kita perlu tambahkan. Ini konsep dia. So kita kena tambah jumlah wang yang ada. Ini cikgu letak atas.
Okay, dia kata sini bahagi bilangan. So kita buat satu per panjang macam ni. Lepas tu kita akan bahagi dengan 10 hari. Bilangan ni maksudnya 2 tambah 5 tambah 3 ada 10 hari. So dia kena bahagi dengan 10 hari. Okay, jadi langkah pertama kita perlu dapatkan jumlah. Kita lihat dulu 50% ada 2 kan. Okay, so kalau kita darabkan 50% dengan 2, kita boleh letak jumlahnya iaitu RM1. Okay, so tulis ni RM1. Kita lihat pula RM1 ada berapa? Ada 5. Jadi RM1 darab 5 kita dapat RM5. Okay, manakala RM1.50 kita ada 3. Jadi kita boleh darabkan RM1.50 ni darab 3. Kalau kita tak hafal dengan sifir macam ni, kita boleh salin balik. Sebab sifir 15 kan, 5 kali 3, 15. 1 kali 3, 3. 3 tambah 1, 4. Okay, ini bermakna untuk RM1.50 kita ada RM4.50. Jumlahnya. Okay, jadi kita tambahkan untuk kita dapatkan jumlah bilangan ataupun jumlah data ni. So ni sifar 5 titik 5 tambah 5 10. Okay, apa maksud di sini? Maksudnya ialah jumlah data ni ialah RM10.50. Jadi RM10.50 kita akan bahagikan dengan 10. Okey, kita tulis lagi sekali. RM 10.50 sen kita akan bahagi dengan 10. Okay. Per itu ialah bahagi. Okey, kalau kita lihat sini, kalau ayat matematiknya apa dia? Matematiknya ialah nampak macam nombor perpuluhan kan? 10.5 kita akan bahagi 10. Kita boleh gunakan kaedah cepat yang mana kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Sekiranya bahagi dengan 10, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 1 kali. Jadi kita gerak saja ke kiri, kita dapatlah titik bergerak ke sini, maka kita dapatlah nilai minnya iaitu 1.05 ni maksudnya RM1. Okey, maksud dia jumlah minnya ialah kita tulis ni RM RM1.05. Okey, 1.05. Okey, jadi inilah dia min yang ada. Konsepnya ialah jumlah dibagi bilangan. Jumlah kita dapat RM10.50. Kita bagi 10, kita dapat RM1.05. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan A untuk soalan min. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Kita baca dahulu soalan. Ben mengumpulkan data jisim rakan-rakannya. Okay, jisim rakan-rakannya bermaksud berat rakan-rakannya. Rakan siapa? Rakan Ben. Okay. Jadi dia wakilkan data tersebut dalam piktograf seperti yang ditunjukkan. Okay, ini dia datanya ditunjukkan melalui piktograf. Piktograf ni ialah gabungan daripada perkataan picture dan juga graf. Jadi dia menghasilkan piktograf. Okay. Apa maksud di sini? Maksudnya 28 kg ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar. 5 gambar ini mewakili itu satu orang. Ini bermakna untuk 28 kg kita memperolehi 1, 2, 3, 4, 5 kan. Maksudnya ini ada 5 orang. Apa maksudnya? Maksudnya ada 5 orang yang mempunyai jisim 28 kg. Seterusnya 30 kg kita ada 1, 2, 3. Maksudnya 3 orang. Dan akhir sekali 32, kita ada 2 gambar bermaksud 2 orang. Okay, ini maksud piktograf yang ditunjukkan. Okay, kemudian barulah kita boleh menjawab soalan ini yang mana ditanya, tentukan julat, mod, median dan min bagi jisim rakan-rakannya. Okay, kita akan buat satu persatu. Yang pertama ialah julat. Okay, apa itu julat? Julat ialah nilai maksimum tolak nilai minimum.
Okey, jadi kita akan tulis julat bersamaan ataupun kalau kita nak salin pun boleh dekat sebelah. Sekejap cikgu ambil balik data tu. Okey, ni dia. So kita boleh salin data ni. Copy. Okey, kita paste. Bila kita dah faham konsepnya, maksudnya baru kita boleh buat. Okay, jadi dikata nilai maksimum tolak nilai minimum, maksudnya berat yang maksimum ialah 32 kg. Jadi kita akan buat 32 kg akan ditolak dengan nilai ataupun nilai minimum ialah 28 kg. So kita tulis ni ayat matematik dia. 32 kg tolak 28 kg. Okay, jadi kita boleh buat bentuk lazim dia lah. Okey, ini ialah untuk menunjukkan sebab tu cikgu tunjuk ayat matematik. Okey, jadi kita boleh buat bentuk lazimnya 32 kg kita akan tolak 28. Okay, 2 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 12, 3 tinggal 2, 12 tolak 8 kita dapat 4. Dan 2 tolak 2 kita boleh tinggalkan sifar, jadi kita dapatlah beza antara nilai maksimum dan juga nilai minimum, iaitu julat, iaitu 4 kg. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan julat. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan mod. Jadi seperti biasa ditanya apa bilangan mod tu. Jadi kita perlu faham konsepnya. Cikgu akan salin semula konsep yang kita dah buat sebelum ni untuk soalan A. Okey, ini dia. Ini median. Okey, mod ialah nilai yang paling kerap. Okey, kita salin dahulu. Okey. Jadi nilai yang paling kerap ialah nilai yang berulang kali banyak kali. Cikgu dah tulis tadi dekat sebelah. 28 ni cikgu tulis saja 5. Yang ini ialah 3 dan yang bawah ni ialah 2. Jadi kita lihat sini antara 5, 3, 2 yang paling banyak ialah 5 kali. Jadi kita akan terus menjawab soalan ni, iaitu datanya ialah 28 kg. Jadi kita tulis ni modnya ialah 28 kg. Okey, itu dia cara-cara menjawab soalan untuk mod. Seterusnya kita akan kira pula median. Seperti soalan sebelum ni yang mana kita salin dahulu dia punya maksud ataupun konsep median tu sendiri. Okey, mana median? Okey, ni dia median. Median ialah apa dia? Median ialah data yang berada di tengah-tengah. Okey. Apabila disusun secara menaik, kadang-kadang tu kita nak buat menurun pun boleh. Okay, jadi okey, ni dia. Okay, bila kita dah faham maksud median, maka kita akan susun ikut turutan. Okey. Jadi data yang paling kecil ialah 28. Kita tulis ni 28 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi kita tulis ni 28. Okey, cikgu ringkaskan. Jadi cikgu tak letak unit, okey. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, seterusnya kita ada 30 kg, kita ada 3 Kita tulis ni 1, 2 dan 3.
Dan akhir sekali ada 32, kita akan tulis sebanyak 2 kali. Okay? 32 dan 32. Okay, ini dia data, kita dah susun secara menaik. Dan seterusnya kita akan lihat data mana yang berada di tengah-tengah. Jadi cara dia kita akan potong hujung dengan hujung di kiri dan kanan. Jadi potong macam ni, potong dan di kanan dia jadi sama rata. Seterusnya kita potong kiri kanan juga. Kita buat berulang kali sehinggalah berada di tengah-tengah. Kita dapat data yang tengah-tengah. Okey, maksudnya kat sini ada dua data yang berada di tengah-tengah. Jadi untuk dua-dua data ni, cara untuk mendapatkan dia punya mode, kita perlu tambahkan. Kemudian kita akan bahagikan dengan 2. Okey, maksudnya 28 akan tambah 30. Kemudian kita akan bahagikan dengan 2. Okey. Jadi cikgu ringkaskan, terus bentuk lazim di sini 28, cikgu akan tambahkan dengan 30, kita dapat 8 dan juga 5. Ini bermakna 58 kita akan bahagikan dengan 2. Okey. Jadi kita boleh salin dekat sini 58. Okey, bila kita dah ada data macam ni, kita bolehlah letak dia punya unit. Okey, so 58 ni ialah 58 kg. Kita akan bahagikan dengan 2. Jadi shift A2, 5. Nombor 5 shift A2 ialah 4. 2 kali 2 ialah 4. Jadi 2 kali 2, kita tulis ni 4. Kita tolakkan, 5 tolak 4 dapat 1. Kita turunkan 8. Nombor sekarang ialah 18. Seperti biasa, berapa kali 2 dapat 18? Okey, dia 9 kali 2. Jadi tulis ni 9 kali 2, 18. Okey, dan bila dia dah dapat sifar ni, kita tolak. Okey, itu sudah memudahkan kerja kita. Maka kita dapatlah median untuk soalan ini, iaitu 29 kg. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan ini, iaitu median, yang mana kita perlu dapatkan data yang berada di tengah-tengah. Okey. Jadi bila ada dua data macam ni, tak ada yang tengah-tengah satu saja. Jadi bila ada dua, kita perlu tambahkan dan kita bahagikan dengan 2, iaitu kita kira dia punya purata ataupun min tu, kita tambah dan bahagi. Jumlah dibahagi dengan bilangan ada 2. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan terakhir iaitu untuk mengira min. Jadi seperti biasa, konsep min apa dia? Kita akan salin balik semula. Okay, mana min? Okey, ini dia min. Apa itu min? Min ialah jumlah dibahagi dengan bilangan. Okey, so kita salin konsep ni ataupun maksud min. Okay, kita salin. Okey, kat situ tak ada simbol bahagi, so cikgu tambah bahagi. Okay, kita perlu dapatkan jumlah. Jumlah dia yang pertama, konsepnya ialah kita akan salin semula bilangan data yang ada. Okay, jadi kita akan salin 28 ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kita tulis ni 28. Okay, seperti biasa, cikgu tak tulis dulu dia punya unit untuk menjimatkan ruang. So kita tulis sebanyak 5 kali. Kemudian kita akan tambah 30. 1, 2 dan 3. Dan akhir sekali 32 sebanyak 2 kali. Cikgu ringkaskan, cikgu jimatkan ruang, cikgu tulis rapat. Jadi konsepnya ialah jumlah. Okey, ini dia jumlah. Dan kita akan bahagi. Bahagi ni maksudnya kita perkan dengan bilangan yang ada, iaitu kita kena tambahlah. Kita tambah bilangan dia. So ada berapa kat sini? Macam biasa tadi sini ada 5, ni ada 3 dan ni 2, maksudnya 5 tambah 3 tambah 2 kita ada 10. Ini bermakna kita ada 10 bahagi 10 orang rakan. Okay, jadi kita akan buat bentuk lazim dia lah. 28 ni
30 dan 32 ni kita tambah. Okay, kita lihat sini 28 ada 5 orang. Jadi kita buat ringkasannya 28 darab 5 dahulu. Okay, 5 kali 8, 40. 2 kali 5, 10 tambah 4, 14. Maksudnya untuk 28 ni kalau kita tambahkan dapat 140. Okay, seterusnya 30 ni ada 3. Jadi seterusnya 30 darab 3. Sifar 9. Okey, maksudnya untuk 30 kg ni 90. Dan 32 ni kalau kita darab 2 dapat 64. Okay, untuk mendapatkan jumlah kita perlu tambah lah. Jadi kita dapat sifar tambah 4 dapat 4. Okay, 6 boleh digabungkan dengan 4, dia jadi 10. 10 tambah 9, 19. Dan seterusnya 1 tambah 1, 2. Jadi kita dapatlah 294. Jadi kita tulis sini 294. Unitnya ialah kg. Kita perkan dengan 10, maksudnya kita bahagi 10. Okay, kita juga boleh buat seperti tadi, yang mana kita akan bahagikan dengan kaedah menggerakkan titik perpuluhan. Tapi kalau kita tulis ayat matematik dia nombor bulat iaitu 294, kita nak bahagi 10. Tapi kita tak boleh gerakkan nombor titik perpuluhan sebab ni nombor bulat. Jadi 294 ni perlu menjadi nombor perpuluhan. Kita tambah saja titik dekat ujung dan tambah sifar. Okay, apa nombornya yang baru? Nombornya ialah 294 perpuluhan sifar. Kita boleh bahagi 10. Bila dah ada titik perpuluhan, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 1 kali kerana dia ada 1 sifar. Jadi kita gerak ke kiri 1 kali, kita dapatlah nombornya 29.4. Maka itulah dia jalan kerjanya yang terakhir, iaitu 29.4 kg. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan B, iaitu min. Maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk selesaikan masalah bagi pengurusan data muka surat 262 untuk soalan A dan B. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.